dia dalam jalan ada dia mesti menumpang pada zat, pada benda lain, maksud zat. Contoh apa yang ada pada tadi kita hukum dah ni, kata piring penutup ni adalah zat. Berbeza dengan sifat ialah benda yang ada dia mesti kena tumpang ada di zat. Baik, dalam situasi penutup ni apakah sifat dia? Sifat dia kita tengok di piring ni, apa yang menyebabkan kalau piring ni tak ada, dia pun turut tak ada. Putih, mana putih ni masuk dalam kategori benda apa? Rasa ke, bau ke? Putih masuk dalam kategori apa? Putih benda apa ni? Putih, merah, kuning, hitam, hijau, masuk dalam kategori benda apa tu? Antara sifat masuk kategori apa? Jenis dalam kategori rasa ke? Warna, dia tak nampak. Warna. Jadi kalau sebut putih, putih sifat lagi tanya pula. Ungu. Payah. Sebab dia kata warna putih. Apa kata warna tu dia masuk dalam kategori kata sifat. Kalau piring ni tak ada, putih tak boleh ada. Kau boleh ada putih kalau piring ni lah ada. Tu seropok air panas, TO panas pada TO. Panas tu sifat. Dia tak boleh kita nak pisahkan antara panas dengan TO. Jadi keluar pergi makan ke apa rasa dia TO panas 2/1. Tapi hambuh cawan asing. Saya mendatang apa cawan asing? Panas asing, TO asing. Kena ligan lah. Walaupun makcik tu tua kali pun dia ligan kita. Hamba main aku TO panas buah asing. Bukan panas buah asing. Tak boleh buah asing. Cat hijau kita nak pasing daripada cat, boleh ke tak? Tak boleh, mana boleh. Dia kata tu pewarna. Tu pewarna. Dia kata tak, pewarna tu apa dia? Air, cecair. Tu zat. Warna tu sifat yang duduk pada air. Kalau pewarna jenis habuk, debu ataupun jenis sedap, kita misal jenis benda bubuh tuang, lepas tu kita kacau jadi warna pekat misalnya. Tetap debu tu ialah zat. Warna yang ada pada debu tu nama sifat. Ni kapek kata biru, kapek tu zat, biru tu sifat. Sejuk pada udara, udara tu zat, sejuk tu sifat. Sejuk yang ada pada udara, sejuk yang ada pada air, tu dia panggil air tu zat. Macam tu kita kihni benda apa pun, tengok setiap benda yang jenis dia tu tak boleh lepas daripada zat. Kalau dia lepas pada zat, memang dia tak boleh ada. Tu antara yang masyhur kita tahu warna lah, mudah warna. Warna ni apa? Warna putih pada dinding. Tu putih yang ada pada dinding. Dia tak boleh dinding ada putih hilang. Mai-mai pagi esok lawi putih di mana? Putih hilang kata. Selalu ada. Mai-mai esok ada elok. Boleh pergi mana? Tak ada pergi mana. Tu bahas itu. Jadi apa saja benda tak lepas sifat kan zat, dua tu ya. Ingat dah tu definisi dia. Zat benda hak ada bawa diri, sifat benda hak ada yang kena menumpang ada pada zat. Habis itu. Jadi bila sebut ada Allah Ta'ala dengan sendirinya, makna pertama ialah ada Allah tak berhajat menumpang ada kepada zat yang lain. Baik, sekiranya Tuhan tu ada, Tuhan ada, dia berhajat menumpang ada kepada benda lain. Kalau Tuhan begitu dipanggil zat ke sifat? Sifat. Kalau Tuhan tu ada, jenis ada, dia kena menumpang ada pada benda lain. Ketika tu dihukumkan Tuhan ialah sifat, dia bukan zat. Baik, bila Tuhan jadi sifat, boleh tak kudrat iradat nak ada dekat dia? Boleh tak? Kan kita kata dah Tuhan ada kudrat iradat, ilmu kita mengapai dah kecil kan? Boleh tak kudrat iradat nak ada? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Dia pandai tadi tu sebab sifat jenis lagu dan sifat.
Menumpang ada kepada Allah. Dia jenis sifat kena menumpang ada pada zat. Bila Tuhan jadi sifat, dia tak boleh bersifat dengan kudrat, tak boleh bersifat dengan iradat. Nak sifat tak boleh dengan sifat lain, kerana sifat dia hanya menumpang pada zat. Dia tak boleh sifat menumpang pada zat, menumpang pada sifat. Contoh, hijau menumpang pada biru. Ini biru. Orang kata, hang tolong bubuh cat hijau sat dekat biru. Oi, mana tu? Bucat hijau kat biru. Buh kat dinding ke? Dak. Hang buh hijau kat biru. Kita pun cari tak jumpa, hentak kepala 3 kali kat dinding. Tak faham. Lagu mana nak buh cat hijau kat biru? Tak boleh. Dia hijau sifat, biru pun sifat. Jadi hijau nak menumpang ada pada sifat tak boleh. Kecuali kita kata hang buh cat hijau kat dinding. Tu tak apa lah dia zat. Faham tak tu? Tu maksud ada Allah dengan sendiri. Sebab setengah ahli Nasara dia kata ada Allah dengan ada dia jalan menumpang ada pada Isa. Ni nak faham situ. Tu jangan bermain. Malaysia ni dalam masa 6 tahun, masa tahun saya belajar UKM dulu, mula daripada tahun 2011 dan kalau tak silap sampai tahun 2013, hampir 1000 orang lebih murtad masuk Kristian. Jangan nak buat kata benda tak penting. Itu dia. Orang Melayu Islam convert jadi Kristian. Kita lah kata, Allah benda lagu ni pun ngaji nak bahas pening pagi-pagi subuh. Jangan kira 1000 orang lebih masa 5-6 tahun. Masa tu saya buat tesis degree saya buat tesis kaji ajaran sesat. Jadi duk jumpa habis lah. Cuma saya tak buat lah kajian Nasara. Tapi bila kita duk research benda lagu tu, jumpa juga dalam masa 5-6 tahun tuntutan lebih daripada 1000 orang minta hapuskan Islam dalam IC dia. Cek murtad. 1000 orang tu confirm kan tak ada anak kita. Memanglah kita jangan kata lagu tu. Tak, bukan salah jangan kata lagu tu. Sebab dia panggil orang luar ambil ringan ilmu lagu ni. Dia nampak je Allah isi masa lapang mengaji. Tu dia tak nampak besar. Dah kali kata anak aku sendiri. Na'udzubillah min zalik. Dia nak bahasa kita tu kena. Sebab tu salah satu dosa besar ulama sebut dalam kitab al-amnu min makrillah, berasa aman daripada tipu daya nikmat Tuhan. Tu kita bahasa kita takkan kena disesatkan oleh Yahudi dan Nasara. Kita bahasa kita ni takkan terjun dalam ajaran sesat. Aku ni takkan terpedaya dengan ajaran sesat. Apa hukum dia? Ulama sebut dosa besar. Setengah kata dosa kecil. Kok mana pun dosa. Kita dengar tak selalu bila tanya orang kata nak suruh fikir lah tu, kita dah cukup dah, duduklah taufik Tuhan dah tolong, sudahlah tu suruh fikir. Hatu dosa tu dia kena rasa takut dengan Abu Bakar As-Siddiq bila main nak mati. Apa dia buat? Dia letak kepala dia atas tanah. Umar kata, ya Khalifah, angkatlah kepala. Aku tak mau, aku takut kena katok. Bahasa kita kampung lah, cakap terjemah di kampung kita. Aku takutlah aku kena katok dengan Allah. Pasal apa? Yalah dalam masa 2 tahun ni aku jadi Khalifah ni, benda apa lah yang aku buat lagi ni, aku tak tunai lagi. Tak berani angkat kepala, tok kepala atas tanah kerana takut dengan Tuhan. Duk bahasa dia buat dosa banyak ni, apa lagi aku tak tunai. Tu hati orang soleh sungguh. Dia sentiasa bimbang dia tu tak betul. Huzaifah bin Yaman, pemegang nama orang munafik zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu rahsia orang munafik, nama orang munafik Nabi simpan dekat dia. Apa Umar buat? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tanya Huzaifah, ni nak tanyalah, nama aku ada tak dalam kategori orang munafik? Dia tu khalifah orang mubasyirin bil jannah, termasuk 10 yang dijanji syurga. Janji syurga tu, diberita gembira dengan janjian syurga. Pergi tanya Huzaifah bin Yaman, tanya aku masuklah dalam nama-nama yang Rasulullah bang sebagai orang munafik. Kita kok bahasa aku mukmin setia. Tu mereka ulama istinbat kata, siapa-siapa dia berasa tak kena tipu dengan Kristian, tak kena tipu dengan Yahudi, dia berasa dia tak kena tipu agama lain, dosa besar.
Sebab tu nah jaga. Biar merasa takut anak bini kita terkena benda lagu ni, kita semangat. Tu 1000 orang lebih tu kita tak tahu tu siapa dia, ahli keluarga kita ke ada kedak tu, na'udzubillah min zalik, kita minta doa lah, minta Allah lindung, tak tu nak mampu. Lepas tu hak selebihnya kena usaha mengaji. Bila kita mengaji kita dapat tahu salah ni yang kata lagu ni, kita boleh betul sebab kita mengaji. Bila kita tak mengaji tak boleh buat apa. Tu banyak lagi di sini ustaz-ustaz ni duk main mengajar, main mengaji. Patah balik sini. Bila sebut qiyamuhu ta'ala binafsi, dia pecah ada dua makna. Satunya ada Allah tak berhajat ada kepada benda yang lain kerana dia adalah zat bukan sifat. Yang kedua, bila sebut ada Allah Ta'ala dengan sendiri, dia dapat dia ini makna mudah sikit, iaitu Allah tu tak berhajat kepada siapa-siapa yang bagi dia ada, sebab dia sudah sedia kala. Tu kita kena ingat balik lah tu, sebab kita berhenti tengah-tengah. Habis itu kata pengarang rahimahullah wa nafa'na bi'ulumi, dan mustahil lawan bagi qiyamuhu binafsih. Baru kita boleh faham dia mustahil. Kalau sana tak kita terlupa dan mustahil, yakni pada akal kita fikir tak boleh terima kata lawan bagi sifat yang wajib tadi ni, iaitu qiyamuhu binafsih. Apa lawan bagi qiyamuhu binafsih? Iaitu berkehendaknya Allah ataupun berhajatnya Allah kepada zat. Tu kan tadi pecah, qiyamuhu binafsih pecah dua makna. Satunya ada Allah berhajat menumpang kepada zat. Qiyamuhu binafsih tu dia makna dia tak berhajat Allah ada, dia tak berhajat menumpang kepada zat yang lain. Dah lawan dia berhajat menumpang kepada zat. Sebab dia kita ulang tu, sebab dia nak peguang sini. Tu satu. Baik. Atau ni hak lawan bagi makna kedua. Kan makna pertama tadi tak berhajat menumpang ada pada zat, yang kedua tak berhajat kepada siapa-siapa buat dia. Tu maksud ada Allah dengan sendiri. Lawan yang pertama iaitu berhajat Allah kepada zat, berkehendak, maksud kata berhajat Allah kepada zat, nak kena tumpang ada. Yang kedua hak lawan bagi tak berhajat siapa buat dia, lawan dia apa dia? Berhajat kepada yang menjadikan dia. Itu boleh peguh elok lah bila faham tadi. Habis itu. Dan dalil, ni dalil apa ni? Dalil akal. Dalil akal yang qat'i. Kita tak apa ya Quran pun tak ada masalah, tapi akal kita kena fikir bagi dapat. Sebab apa? Tuhan dia kena ada, dia tu ada sendiri. Ingatlah bila sebut ada sendiri, makna tadi tak mau saya orang tanya ada sendiri lagu mana. Dulu Tuhan tak ada. Lepas tu dia pun ada sendiri. Buat hurai lagu tu kufur lah. Tu kalau bukan jahil makzur, murtad ijma' ulama. Na'udzubillah min zalik. Kalau tak ada uzur, kalau ada uzur dimaafkan. Tapi rolik kita tak ada dalam uzur ni. Habis. Dalil kata yang menunjuk qiyamuhu binafsihi itu apa dalil bukti bahwasanya jika yakni harap kata kalau ni dekat jika, asalnya jikalau. Bila sebut jika ni isyarat pada fikir kan, otak kita fikir, cuba buat andaian. Kalaulah jikalau tiada berdiri, terjemah balik, tiada ada ia Allah dengan sendirinya. Kalaulah kita fikir lagu ni, nak bagi dapat kata mesti Allah tu ada dia dengan sendiri, nak faham pegang kemas situ dia kena faham kok balik lawan. Al-umur la tattadihu illa bi'adbabiha. Segala perkara itu tak boleh jelas melainkan kita kena lawan, kenal lawan dia. Kita kenal lawan pun kita boleh jelas benda apa. Sebab apa hang kata pokok ni tinggi? Sebab pokok sebelah dia pendek. Patutlah hang kata tinggi. Contoh. Hang kata dia besar sebab apa? Sebab kawan tu kecil. Tu kena kecil tu kena besar tu. Jelas elok lah.
Lagu tu sini sebab apa hang kata ada Allah Ta'ala tu ada dengan sendiri, dengan bahawa dia ada, tak berhajat numpak ada pada zat lain dan tak berhajat siapa buat dia. Sebab apa hang kata lagu tu? Sebab jikalau Tuhan tu bila tu jikalau kalaulah Allah tu tiada berdiri ia dengan sendirinya, kalau Tuhan tu tak berdiri dengan sendiri, bahkan berkehendak ia kepada zat Allah tu, berkehendak ia Allah kepada zat, yakni untuk ada ia. Kita tambahlah situ, mana ada kita berkehendak ia kepada zat, yakni untuk ada ia. Jadi Tuhan tak boleh ada, kecuali ada dia kena menumpang ada pada zat lain. Tu tadi kita hafal dah tu, mana zat sifat kita faham lah sini. Kalau tak hafal tak faham. Ada Allah menumpang ada pada zat yang lain. Jawab dia kata apa? Nescaya adalah ia, yakni jadilah ia Allah. Tu kalau orang mengaji di dalam ilmu apa bahasa tu dia panggil kana pakai dengan makna soro. Nescaya adalah, yakni jadilah ia Allah pada ketika itu. Jadi apa? Jadi sifat kan? Kalau Allah tu dia ada kena tumpang ada benda lain, maka Tuhan akan jadi sifat kan? Tadi kita dah tarik dah pelan-pelan tu sikit tu. Ni masuk lagi. Allah kan jadi sifat, dia kan jadi sifat. Karena kita hafal dah tadi, sifat benda hak ada bawa benda hak ada mesti menumpang ada kepada yang lain. Tiba-tiba kamu kata Allah dia ada kena tumpang benda lain, seperti Nasara dia kata Tuhan menumpang ada pada Isa. Apabila kamu nak tengok Tuhan, tengok pada Isa. Tengok Isa itulah dia, tengok dia itulah Tuhan. Tu dia salah satu firqah, dia pecah tiga puak besar. Isa salah satu daripada tiga Tuhan. Pendapat kedua dalam Nasara dia kata Isa adalah anak bagi Tuhan. Pendapat ketiga hak besar ialah Isa adalah jelmaan Tuhan. Maksudnya Tuhan ada pada berjelera pada Isa, dia kata seperti mana bara api berjelera pada arang. Tengok tu. Ada tiga firqah besar tu. Lepas tu firqah kecil-kecil tu dah banyak lah tu. Dia duk khilaf masalah kepahaman saja, tapi masalah besar-besar tiga ni. Lepas tu dia kata nak tengok Tuhan, pergi tengok Isa. Pergi tengok Isa nak tengok Tuhan. Tuhan menumpang pada Isa. Dan kalau Tuhan menumpang pada Isa, bermakna Tuhan tu sifat, dia bukan zat. Awaknya kalau dia sifat contoh. Kalau Tuhan tu dia sifat, jawab sini balik. Kalau dia jadi sifat, apa nak jadi? Dan keadaannya Allah Ta'ala tu sifat tu mustahil tertegah pada akal. Ni mustahil pada akal. Akal kita tak boleh terima. Sebab apa akal tak boleh terima? Kerana jika ada ia Allah itu sifat, kalaulah Tuhan tu jadi sifat, nescaya tiada bersifat ia Allah dengan sifat ma'ani dan maknawiyah yang lagi akan datang. Sifat ma'ani, maknawiyah semua tak boleh ada kat dia. Kudrat, sifat ma'ani, mula pada kudrat sampai kalam, tak boleh ada di Tuhan. Kenapa? Kerana sifat ma'ani ni satu sifat yang maujud, sifat yang ada, yang mesti menumpang pada zat. Apabila Tuhan jadi sifat, bermakna sifat kudrat iradat ni tak boleh ada di Tuhan. Dia kait dengan sifat ma'ani. Sebab apa? Kalau nak bersifat dengan sifat salbiyah tu boleh, cuma sifat ma'ani tak boleh. Nak bersifat dengan sifat ma'ani tak boleh. Sifat jenis bangsa ada ni macam ni. Ni zat. Lepas tu putih yang ada pada ni, dia sifat dia pecah dua. Satunya dia panggil sifat hak bangsa ada betul. Misalnya putih ni kita boleh nampak putih. Lagi satu sifat juga istilah kita dah panggil, tetapi bukan jenis ada, dia umur iktibariyun, amrun iktibari, hak duduk dalam kepala saja. Contoh saya tunjuk bentuk piring. Bentuk piring ni bulat kan? Bulat. Kalau saya tanya di manakah bulat? Di manakah bulat? Tentu akan kata sini lah. Ada bulat? Cuba tengok betul-betul ada tak bulat di piring ni? Kena tengok soalan, ada ke tak bulat? Ada.
Siapa boleh tunjuk di mana bulat, saya bagi 1,000 pagi ni. Walaupun tak ada pun 1,000, tapi Pani kata, boleh Pani kata lah, sebab tahu dah takkan boleh tunjuknya. Mana bulat? Bulat, dia kata ni bulat. Ni bukan bulat, ni penutup cawan. Ni kok ni penutup dia, ni penutup, ni semua penutup bagi cawan ni. Bulat mana bulat? Bulat dia bukan ada, dia benda duduk dalam kepala. Bila lagu ni kita tengok bentuk dia, panggillah bulat, tu saja. Siapa ni piring ni duk bergerak ke duk diam, duk bergerak. Cuba tunjuk di mana gerak, kita tunjuk tu. Ni bukan gerak, ni penutup cawan. Nak tengok gerak mana gerak? Gerak tak ada. Dia cuma kita faham berpindahnya dia daripada satu tempat pada satu masa yang lain, dan pada satu masa yang lain dia duduk pada tempat yang lain. Tu dia panggil gerak. Tu saja. Dia bukan ada gerak diam. Dia cuma kefahaman. Berbeza dengan piring ni ada betul. Piring lah senang, payah nak buat nama penutup pancawan panjang. Piring ni dia ada betul. Dia memang ada. Kita boleh pegang rasa dia. Tak macam bulat. Bulat kita nak rasa bulat. Lagu mana rasa bulat? Ni bulat. Bukan bulat. Kita duk rasa piring. Lepas tu satu lagi sifat, jenis sifat ma'ani. Harap dia panggil sifat makhluk, iaitu putih yang ada pada piring ni. Sebab apa kata dia sifat yang ada? Kerana dia boleh kecap antaranya dengan salah satu daripada panca indera 5, iaitu mata. Kita boleh nampak putih semua. Bila kurang katuk tak boleh nampak dah. Beza dengan bulat. Bulat kita katuk mata, kita boleh buat tu. Bentuk dia bulat. Kita kata bentuk, kita tak kata bulat saja. Tapi bila cakap kampung kata bulat. Bulat. Tapi orang tak boleh faham lagi benda apa bulat, dia kena kata bentuk bulat. Macam tu. Lepas tu bulat ni dia panggil sifat amrun i'tibari. Dia boleh disifat dengan sifat yang lain. Contoh, bulat ni besar ke kecil? Kita kata besar, kecil. Besar kecil tu sifat juga. Bulat pun sifat. Faham tak? Bulat tu sifat, besar kecil pun sifat. Jadi bulat disifatkan dengan besar atau kecil. Tu dia boleh disifatkan dengan sama-sama sifat amrun i'tibari, jenis dia juga. Baik tu situ. Dia berbeza dengan sifat ma'ani. Si putih yang ada pada putih yang ada pada piring ni. Kita nak ambil sifat ma'ani lain nak buh kat dia tak boleh. Contoh kita kata, merahnya putih ni. Contoh. Tak boleh. Dia kena merah tu, dia kena duduk pada zat. Dia tak boleh duduk pada sesama sifat dia. Tak boleh. Merahnya putih ni, kita tanya sebenarnya putih ke merah? Dia kata putihnya. Tapi tuan kata merahnya putih ni. Birunya putih ni. Sebenarnya biru ke putih? Tak boleh. Dia kena putihnya piring ni. Itu tak apa. Sebab piring dia zat, putih tu sifat. Situ. Tu dia pening lah sikit tu. Tapi lama-lama kalau kita dah biasa duk dengar, duk main tu, dia jadi faham. Jangan buat tak faham, kata malah fikir, malah dengar baik boleh no. Kalau begitu sampai ke mati duk tak hati tu. Tak usah peduli, faham Tuhan bagi. Dia tengok kita usaha semua-semua, dia campur ilmu. Kita jumpa macam-macam jenis orang lah, jenis mengaji sikit tapi ilmu banyak sebab usaha dia. Sebab usaha. Baik. Patah balik sini. Jadi kalau Tuhan jadi sifat, maka dia tak ada lah sifat ma'ni, tak boleh ada. Itu satu. Yang kedua, tak ada pula sifat maknawiyah. Maknawiyah sebab apa tak boleh ada juga? Kerana maknawiyah tu dia berengkir, dia bersangkut paut dengan sifat ma'ani. Ma'ani, maknawiyah. Contoh ambil di kita, saya baju saya ni bersifat dengan warna hitam. Maka terbitlah keputusan kata keadaan baju yang hitam. Kalau tak ada hitam di baju saya, tak boleh nak kata keadaan yang hitam lah. Dia kata keadaan yang hitam kerana ada hitam di baju, baru boleh kata keadaan baju yang hitam. Lagu tu Allah ada kat dia sifat berkuasa, tu sifat ma'ni. Bila ada di Allah sifat berkuasa, lahirlah kata keadaan zat dia itu yang berkuasa. Berkuasa lain, keadaan yang kuasa tu lain pula.
Keadaan kuasa kena pada sifat masdari dia, memang pada perbuatan dia. Adapun berkuasa tu nama sifat yang ada pada zat Allah. Bila ada sifat ni lah dia jadi berkuasa. Contoh di telinga kita ni Allah letak nama satu sifat nama dia ialah pendengar. Maka apabila ada di telinga kita ni pendengar, dapatlah kita kita dapat apa? Mendengar. Tu tu lain tu. Bila ada di telinga kita sifat pendengar, maka dapatlah mendengar. Keadaan yang boleh mendengar tu maknawiyah tu. Pendengar tu ialah nama sifat, tu dia panggil sifat makni. Keadaan yang dapat mendengar tu sifat maknawiyah. Jadi kalau tak ada dah sifat pendengar, nak ada pendengar macam mana? Keadaan nak mendengar macam mana, sebab dia pun tak ada sifat pendengar. Lagu tu bila Tuhan jadi sifat, satunya dia tak ada sifat yang sifat makni, kerana sifat dia kena duduk pada zat, tak boleh duduk pada sifat. Bila dia tak ada sifat makni, lagu mana nak terbit keadaan yang kuasa, keadaan yang berkendak, tak boleh, sebab berkuasa berkendak tak ada pada mula lagi dah. Kot tu. Lepas tu yang lagi akan datang lah, nanti dia akan hurai balik tu sifat makni maknawiyah, dan iaitu batil. Kata Tuhan tu sifat, mustahil tu, tak boleh terima, palsu. Sebab apa? Kerana menunjukkan beberapa dalil atas bersifatnya Allah dengan sifat makni dan maknawiyah. Dalam Quran cerita banyak kan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah, bahawasa Allah atas tiap-tiap sesuatu tu yang kuasa. Boleh tak nak kata sesuatu yang kuasa kalau tak ada sifat berkuasa dekat dia? Tak boleh. Mesti ada kat dia sifat berkuasa. Barulah dia tu boleh dikatakan yang kuasa. Situ. Jadi bila kat Tuhan tu ada sifat berkuasa, takkan dia tu sifat. Kerana sifat dia tak boleh duduk pada sifat, dia kena duduk pada zat. Bermakna Tuhan bukan sifat. Bila dia bukan sifat, maka dia tak berhajatlah ada dengan jalan tumpang di zat yang lain. Tu dia nak. Habis itu. Atau tengok sikit lagi. Nak banyak masa tu. Saya 7.30 lagi sekolah kita ada buat sukan pula. Atau jika berkehendak ia, ni hak makna kedua ni. Hak lawan bagi qiyamuh bin nafsi pada makna yang kedua. Satu makna pertama tadi selesai. Ada Allah tak berhajat ada pada zat yang lain. Sebab kalau Tuhan jenis ada pada zat yang lain, Tuhan akan jadi sifat. Kalau Tuhan jadi sifat, dia tak boleh bersifat dengan sifat yang lain, kerana sifat dia kena duduk pada zat. Benda tu mustahil. Kalau Tuhan tak ada sifat berkuasa, lagu mana dia nak buat alam ni? Dia tak ada sifat berkendak, dia nak buat lagu mana alam ni? Tu mudah macam tu. Lepas tu makna kedua qiyamuh bi nafsih apa dia? Tak berhajat siapa-siapa buat dia. Lawan dia berhajat. Cara otak kita nak fikir lagu mana, dia ajak kita. Ni dia bagi jalan, lepas tu kita balik, kita fikir sendiri. Atau jika berkehendak ia kepada yang menjadi akan dia. Ni makna kedua ni, lawan makna kedua. Kalau kita kata Tuhan tu berhajat siapa-siapa buat dia, nescaya adalah ia, macam tadi, nescaya adalah ia, ini jadilah ia Allah itu, jadilah ia Allah baru. Apa baru? Taklah lama tinggal ingat ada itu tak boleh buat dah ajak tak tauhid. Apa makna baru? Makna baru. Boleh jawab cepat lebih awal. Baru apa baru? Ada permulaan. Tu ada mula. Kemas dah tu. Baru tu maksud benda ada mula. Bila Tuhan tu dia ada dia berhajat benda lain buat dia, bermakna Tuhan mesti jadi baru. Sebab apa kena baru? Ada mula. Dah benda hak ada, benda asal tak ada tu yang berhajat hak kena buat tu. Macam kita dulu tak ada, lah ni ada kita ni sampai berkana Tuhan buat kita tu mula ada. Tu tiba-tiba Tuhan ada dia berhajat yang kena buat dia.
Dah mengaji dulu kata Tuhan kidam kan, Tuhan mesti sedia. Kalau Tuhan tidak sedia, maksud tak ada permulaan, tak lepas sama ada pada do ataupun tak sasut. Itu kita lepas dah dalam sifat kidam. Kau tu. Kalau Tuhan tu bahjat, nescaya adalah ya Tuhan tu baharu. Dan iaitu kata baharu Allah tu ataupun berhajat Allah. Buah ke mana pun tak apa. Mustahil, yakni pada akal kita tak boleh terima. Kalau fikir balik tak boleh terima. Sebab apa? Kerana telah terdahulu pada wajib qidamnya tu terlebih dia tulis qidamnya. Sebab apa kata tak boleh terima pada akal? Kerana dulu dalam sifat qidam kita mengaji dah. Kita mengaji dah dalam sifat qidam dulu Tuhan mesti sedia. Yakni tak ada mula bagi wujud dia. Kalau ada mula jadi baharu, kalau jadi baharu tak boleh jadi Tuhan. Situ lepas tu tengoklah qidam lah, panjang lah. Maka sabitlah, tetaplah berdirinya Allah dengan sendirinya. Macam tadi sebut berdiri tu takut lah, jadi faham dari duduk makin berdiri. Siap dah faham lagu tu. Yang ni sabitlah, ini tetaplah ada Allah dengan sendirinya. Sendiri Allah, ada Allah dengan sendiri. Dan apabila sabit demikian itu, bila tetap kata Tuhan tu ada dengan sendiri, mustahillah, tertegahlah lawannya, tidaklah lawannya, lawan bagi hak yang wajib ataupun bagi qiyamu binafsih. Tertegahlah lawan, iaitu apa lawan dia? Diulang lagi, tengok Allah ulama dia jaga sungguh. Kita tak jaga diri kita fikir biar muhasabah lah. Malu kita. Ulama dia jaga kita sungguh, ulama ni. Kita tak peduli. Kita dah buat taati diri kita. Abang tu kita ada nasihat tu, mana kuliah masjid atok ke apa main lah mengaji, tak ada rugi apa. Ulama parik payah susun ayat, buat kitab lah, Masya Allah. Kita tunggu nak ambil dengar saja, nak tunggu dengar, usaha ambil faham. Tak ada tulis kitab, tak ada terjemuh daripada kitab Arab, tak ada baca kitab Arab, tak ada mengaji ilmu usul fiqh, tak ada mengaji ilmu mantik, nak faham kataan dalam Quran hadis, tak ada ilmu balaghah, bayan, ma'ani, badai. Nak duduk ngaji tu pun tak tahan. Tengok letih, asal letih dah lah. Bayangkan ulama lagu mana. Dia bukan terus jadi ulama, dia mengaji dulu. Dia mengaji dulu, mengaji dah alim, dah baru jadi ulama. Dah jadi ulama kena perik kepala pula, nak mengarang kitab pula. Dah siap mengarang kitab, dia kena mengajar. Orang tak mengajar lagi tak boleh kitab dia, siapa faham maksud dia lagu mana nanti setengah ayat tak faham, kena mengajar pula. Allah. Lepas tu ke akhirat kena jawab pula. Kalau dalam kitab tu ada salah silap, dia menyesatkan orang, ke akhirat kena jawab pula. Allah, kerja ulama besar. Lepas tu Tuhan lebihkan mereka tu, la yastawi na ya'lamun walladzina la ya'lamun. Tak sama orang alim dengan orang tak alim. Allah kata, tanya mereka wahai Muhammad, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, adakah sama orang alim dengan orang tak alim? Tak sama. Tengok Allah angkat. Allah angkat. Macam kita setengah jam, sejam Allah tak boleh ngaji. Allah malu kita. Jadi hak masjid buat kuliah ke apa, main. Iaitu mustahil lawan itu pada berkehendaknya Allah kepada zat ataupun berkehendak. Tu kita tambahlah berkehendak tu. Kalau mengaji kaedah tu kepada di situ maktuh atau tu atas pada kata kepada zat, kena susun balik mana, iaitu berkehendaknya Allah kepada zat atau berkehendaknya kepada yang menjadikan dia, menjadikan Allah. Maka semua tu mustahil. Habis itu yang keenam, wahdaniyah. Wallahu a'lam. Cukup situ. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Inna al-insana lafi alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا لمشايخنا ووالدهم لمشايخهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.